Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam buat junjungan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada petang ini kita nak sambung pembacaan kitab hadis Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Namun sebelum daripada itu, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita dah berhenti pada muka surat yang ke-100. Muka surat yang ke-100 di mana selepas daripada kita pagi tadi membaca hadis riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ada menceritakan yang beliau pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu untuk seorang wanita Ansar. Maka wanita Ansar tadi telah menyembelih seekor kambing dan pada waktu itu memasak dan menghidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana datang waktu Zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum solat, Nabi berwuduk dulu. Kemudian Nabi patah balik ke rumah jemputan tadi, kenduri tadi untuk untuk makan apa yang tidak sempat makan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di sana hingga asar. Ketika mana asar, maka Nabi SAW solat tanpa berwuduk. Maka ditanya maka Nabi SAW solat tanpa wuduk. Maka hadis tadi menjadi dalil bahawa tidak perlu mengambil wuduk bagi makanan yang telah disentuh dan yang telah dimasak oleh api. Dan itu menjadi dalil riwayat Jabir bin Abdullah. Lalu kita nak sambung daripada was-sahihu. Baca tak? Nampak tak? Was-sahih. Okey. Lalu Imam Tirmizi membawakan dua riwayat. Satu riwayat Jabir bin Abdullah dan yang kedua riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada waktu itu dipertikaikan kesahihannya. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada waktu itu ada pertikaian yang mana ianya tidak sahih. Ada pertikaian yang mana ia tidak sahih. Maka apa yang sahih? Yang sahihnya kata Imam Tirmizi adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas tanpa ada Abu Bakar. Maksudnya Abdullah bin Abbas meriwayatkan terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat was-sahihu kata Imam Tirmizi, dan riwayat yang sebenarnya sahih innama huwa sesungguhnya adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas daripada Nabi terus, yakni biduni zikri Abi Bakar, tanpa ada menyebut nama Abu Bakar. Nampak tak? Okey, sebab baris atasnya ada sebut daripada Abdullah bin Abbas daripada Abu Bakar daripada Nabi. Maka kata Imam Tirmizi riwayat itu tak sahih. Yang sahihnya adalah daripada Abdullah bin Abbas terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hakadha rawahul huffaz. Ini adalah riwayat
yang telah diriwayatkan oleh para ulama hadis sebegini. Maksudnya riwayat yang betul adalah riwayat Abdullah bin Abbas terus kepada Nabi tanpa ada Abu Bakar As-Siddiq di antara Abdullah bin Abbas dan Nabi. Waruya, kata Imam Tirmizi, dan diriwayatkan min ghairi wajhin, daripada sudut yang lain, daripada Ibnu Sirin, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Nabi. Maka kebanyakan riwayat memang Abdullah bin Abbas terus daripada Nabi tanpa Abu Bakar. Warawahu, begitu juga telah meriwayatkannya Atha bin Yasar, Ikrimah, Muhammad bin Amr bin Atha, Ali bin Abdullah. Kesemua ini mereka meriwayatkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan yang selain Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pada waktu itu tanpa ada Abu Bakar. Terus Abdullah bin Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yadhkuru, dan mereka tidak menyebutkan di dalam sanad mereka daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan riwayat yang sebegini wa hadza ashah, ini adalah yang lebih sahih. Maka riwayat Abdullah bin Abbas, kalaulah dalam riwayat berkenaan tentang masakan ataupun sesuatu yang telah disentuh api dan tidak perlu berwuduk, maka kalaulah ada riwayat Abdullah bin Abbas daripada Abu Bakar daripada Nabi, maka tak betul. Bukan tak betul, tak sahih. Tapi yang betulnya adalah Abdullah bin Abbas terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Tirmizi, wa fil babi, dan dalam riwayat seumpama Abdullah bin Abbas tadi adalah hadis riwayat Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Rafi', Ummul Hakam, Amr bin Umayyah, Ummu Amir, Suwaid bin Nu'man, Ummu Salamah radhiyallahu anhum. Banyak riwayat yang seumpama riwayat Abdullah bin Abbas. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wal amalu ala hadha, dan amalan ini dan amalan di atas hadis ini di sisi kebanyakan para ulama dan ilmuwan daripada sahabat Nabi, tabi'in dan orang yang selepas mereka seperti Sufyan, Abdullah bin Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwih, ra'au, mereka semua berpandangan tarkal wudu', tak perlu berwuduk, mimma, daripada benda yang masat, telah disentuh oleh api. Maksudnya tak perlu berwuduk untuk makanan, untuk sesuatu yang telah dimasak menggunakan api. Lalu riwayat-riwayat yang mengatakan perlu berwuduk, maka riwayat tersebut telah kita berikan jawapan, antaranya ianya adalah mansuh, dan antaranya pada waktu itu maksud wuduk adalah bukannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wuduk membasuh muka, tangan, kepala dan kaki, wuduk istilahi. Sebaliknya wuduk lughawi, itu maksud dia. Okey. Wahadha, dan inilah akhirul amrain, perkara terakhir daripada dua perkara yang pernah sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada awal Islam Nabi pernah wuduk setiap kali makan makanan yang disentuh api. Tetapi riwayat Jabir menjadi dalil di hujung hidup Nabi SAW tidak berwuduk. Wa ka'anna hadzal hadis, seolah-olah hadis ini nasihun, menjadi pemansuh lil hadithil awal, untuk hadis sebelum ini, iaitu hadis yang mengatakan perlu berwuduk daripada sesuatu yang telah disentuh api. Maka jelas Imam Tirmizi telah memberikan penjelasan. Bab yang ke-60. Setelah daripada perbahasan berkenaan tentang wuduk dengan sesuatu yang dimasak ataupun disentuh api, maka ada perbahasan lain yang dalam hadis, iaitu wuduk ketika mana makan daging unta. Adakah pada waktu itu perlu berwuduk ataupun apakah maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita lihat Arafah baris yang ke-7 daripada bawah. Baris yang ke-6 daripada bawah. Al-madhahibu fil wudu'i min luhumil ibili. Nampak tak? Okey. Maka kata para ulama, pandangan para ulama daripada wuduk ketika mana makan daging unta. Daging unta secara khusus.
Maka mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal pada waktu itu makan daging unta boleh membatalkan wuduk. Maka kalau makan daging unta kena ambil wuduk semula. Dan nanti kita akan lihat dalilnya. Kemudian dua baris selepasnya wa qala ahlul mazahibi thalathah. Jumpa tak? Okey, jumpa. Yang lain semua jumpa? Okey. Wa qala ahlul mazahibi thalathah. Para mazhab yang lain selain daripada Imam Ahmad, mereka berkata, innal murada minal wudu', sesungguhnya yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW tentang wuduk ketika mana makan daging unta, al-madmadah, adalah pada waktu itu berkumur-kumur sahaja, iaitu wuduk daripada sudut lughawi, sudut bahasa, bukan wuduk istilahi, basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Kenapa pada ketika makan daging unta Nabi suruh pada waktu itu berkumur-kumur dan sebagainya? Maka kata para ulama, kerana pada daging unta adanya dusumah, adanya pada waktu itu lemak yang tak ada pada daging yang lain, maka Nabi SAW suruh untuk berkumur-kumur. Maka ini pun adalah apa yang diberikan jawapan, bahawa maksud hadis Nabi suruh berwuduk ketika mana makan daging unta adalah sekadar wuduk lughawi, iaitu berkumur-kumur, bukanlah wuduk secara betul-betul. Babul wudu'i min luhumil ibil. Babul wudu' min luhumil ibil. Bab pada hadis dan riwayat berwuduk daripada daging unta. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Abdullah bin Abdullah. Nama perawi ini Abdullah bin Abdullah. Nanti kita akan highlightkan nama dia. Nanti akan datang tentang namanya. Daripada Abdul Rahman ibni Abi Layla, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Siapa nama perawi ni? Bara' bin Azib. Nampak tak riwayat 101? Jumpa tak? Riwayat 101. Minta maaf, muka surat 101. Okey, daripada Bara' bin Azib. Maka Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya tentang berwuduk, anil wuduk, tentang berwuduk, min luhumil ibil, daripada makan daging unta. Faqala, maka Nabi bersabda, tawadda'u, berwuduklah, minha, daripada makan daging unta. Kita nak lihat syayakha dulu. Lihat syayakha. Maka al-muradu minal wuduk, jumpa tak? Al-muradu minal wuduk, mana-mana kata para ulama hadis yang menerangkan Nabi suruh berwuduk ketika mana makan daging unta, bukanlah wuduk untuk solat tadi, tetapi kata para ulama al-muradu minal wuduk al-wudu'ul lughawi, iaitu wuduk daripada sudut bahasa, maksudnya basuh. Perlu basuh apa? Yakni ghuslal yadain, basuh tangan, ghuslal fam, basuh mulut. Itu yang dimaksudkan, bukan pada waktu itu berwuduk, sebab makan daging unta tidak membatalkan wuduk. Begitu juga baca sahara. Baca sahara, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, amila bi zahirihi, antara ulama yang mengambil daripada zahir hadis perlu berwuduk bila makan daging unta adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Fa innahu yujibul wudu' min akli luhumil ibil. Dan para ulama yang lain kata wa inda ghairi al-muradu, maksud daripada wuduk yang Nabi maksudkan adalah ghuslul yadain, basuh tangan, wal fam, dan mulut sahaja. Kerana pada unta adanya dusumah, adanya pada waktu itu lemak, dan juga raihah karihah, bau yang tidak disenangi dan tidak disukai oleh orang lain. Okey. Maka jom kita lihat wasuila, dan ditanya ke Nabi SAW tentang berwuduk daripada daging kambing. Maka Nabi bersabda, la tawadda'u, la tatawadda'u, tidak perlu berwuduk minha, daripada makan daging kambing. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini ada hadis daripada Jabir bin Samurah dan juga Usaid bin Hudair. Siapa nama sahabat tu? Usaid bin Hudair. Okey, dekat sini Imam Tirmizi mula nak menerangkan sanad-sanad. Lalu ada 3 sahabat. Siapa tadi? Nombor 1, Bara' bin Azib. Nombor 2,
adalah Jabir bin Samurah dan nombor 3 adalah Usaid bin Hudair. Maka kata Imam Tirmizi, qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qad rawal Hajjaj bin Artah, dan telah meriwayatkan hadis ini Hajjaj bin Artah. Hadis ini Hajjaj bin Artah ambil daripada siapa? Yang tadi saya suruh gariskan nama dia. Siapa nama dia? Abdullah bin Abdullah. Okey. Kalau dalam riwayat 85 tadi siapa anak murid dia? A'mash. Tapi di sini anak muridnya Hajjaj. Maka Hajjaj bin Artah dia mengambil hadis daripada Abdullah bin Abdullah. Dan kemudian selepas tu semua sama. Abdullah bin Abdullah ambil daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Tapi Abdurrahman bin Abi Layla dalam riwayat Hajjaj daripada siapa? Daripada Usaid bin Hudair. Padahal riwayat 85 tadi siapa perawi dia? Bara' bin Azib. Lalu riwayat A'mash daripada gurunya Abdullah bin Abdullah, nama perawi sahabat adalah Bara' bin Azib. Riwayat yang sama, perawi yang sama. Cuma bila Hajjaj bin Artah pada waktu itu nukilkan, dia kata tak, nama sahabat itu Usaid bin Hudair. Adakah dua-dua sahabat ni betul ataupun ada yang tersilap di sini? Maka para ulama hadis kaji. Kita kalau baca nama kita tak perasan pun, tapi para ulama hadis dulu mereka kaji. Kenapa riwayat yang sama? Abdullah bin Abdullah ambil daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla yang riwayat 85 daripada Bara' bin Azib. Di sini tiba-tiba Usaid bin Hudair. Mana satu yang betul? Okey. Maka kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Tirmizi, was sahih, baca sahara. Was sahih. Okey, maka sahara nanti kita baca dulu. Was sahih, dan yang paling sahih adalah riwayat Abdurrahman bin Abi Layla daripada Bara' bin Azib, bukan daripada Usaid bin Hudair. Jelas ke? Baca sahara. Kenapa riwayat Usaid bin Hudair pada waktu itu tidak diterima? Wa dzalika lianna hadis Ibn Abi Layla anil Bara' muttasil. Kerana riwayat Abdurrahman bin Abi Layla daripada Bara' bin Azib, riwayatnya adalah muttasil. Kerana Abdurrahman bin Abi Layla pernah bertemu dengan Bara' bin Azib. Dan riwayat Abdurrahman bin Abi Layla daripada Usaid bin Hudair munqati', terputus. Ada perawi yang hilang. Kenapa? Lianna bin Abi Layla, kerana Abdurrahman bin Abi Layla lam yalqa, tidak pernah bertemu dengan Usaid bin Hudair. Itu satu sebab. Maka sebab itu riwayat Usaid bin Hudair Imam Tirmizi tolak. Sebab yang kedua, kata para ulama, wali annal A'mash. Tadi Bara' bin Azib punya anak murid siapa nama dia? Siapa nama anak murid Bara' bin Azib? Namanya riwayat yang jadi beza tadi, yang selevel dengan Hajjaj bin Artah. Hajjaj bin Artah. Siapakah nama anak murid dia? A'mash. Riwayat 85, siapa perawi dia? Bawah daripada Abdullah bin Abdullah. A'mash. Maka kita lihat sahara tadi. Maka pada waktu itu wali annal A'mash, kata para ulama, A'mash ini dia lebih ahfaz, lebih thiqah berbanding daripada pada waktu itu perawi-perawi yang lain daripada Abdullah bin Abdullah seperti Hajjaj bin Artah. Maka dua sebab ini menjadikan Imam Tirmizi pilih riwayat A'mash daripada Bara' bin Azib, menolak riwayat Hajjaj bin Artah daripada Usaid bin Hudair. Jelas ke jelas? Ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Buka ni tengah ni. Okey, sahabat-sahabat yang di TikTok dan Facebook, kita sedang membicarakan tentang perawi yang Imam Tirmizi kongsikan. Siapa yang diri tadi? Kenapa diri? Okey. Fokus kita nak habis banyak. Buka. Okey. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, ahlan-ahlan. Bila sebut buka, maksudnya buka. Okey.
Lalu kita lihat riwayat 85. Walaupun sekadar perawi tapi nak kena bagi faham juga. Maka lihat riwayat 85. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Abdullah bin Abdullah. Dah gariskan belum Abdullah bin Abdullah? Tulis bawah dia garis pertama A'mash. Garis yang kedua pada waktu itu Hajjaj bin Artah. Okey. Kemudian atas daripada Abdullah bin Abdullah tulis pada waktu itu yang satu Bara' bin Azib. Biar selari dengan A'mash. Bara' bin Azib selari dengan A'mash. Cuma A'mash bawah, Abdullah bin Abdullah atas. Kemudian atas Abdullah bin Abdullah yang selari dengan Hajjaj tulis Usaid bin Hudair. Minta maaf, saya tengah berkongsi dengan pelajar-pelajar ibu saya. Dah tulis ke? Lalu tengah-tengah Abdullah bin Abdullah. Maka Abdullah bin Abdullah ni ada beberapa anak murid. Antaranya yang Imam Tirmizi kongsikan di sini dua. Satu A'mash, dan riwayat A'mash ini membawa hadis yang kita baca tadi sampai kepada siapa sahabat tu? Siapa nama sahabat tu? Siapa nama sahabat yang A'mash punya riwayat? A'mash punya riwayat, siapa nama sahabat dia? Tak nampak nama sahabat dia. Nama sahabat dia siapa? Bara' bin Azib. Maka A'mash punya riwayat sampai kepada Bara' bin Azib sebagai perawi yang terakhir. Kemudian ada satu lagi riwayat, iaitu riwayat Hajjaj pula, yang kamu telah tulis dekat bawah Abdullah bin Abdullah. Riwayat Hajjaj bin Artah. Riwayat Hajjaj bin Artah juga anak murid Abdullah bin Abdullah. Dia bawa riwayat tersebut kepada siapa nama sahabat? Usaid bin Hudair. Okey. Maka bila kita nampak macam biasa je, tak ada apa-apa. Tetapi Imam Tirmizi kata was-sahihu, yang lebih sahih adalah yang sahih adalah hadis Bara' bin Azib. Bererti riwayat A'mash punya, sebab A'mash yang bawa kepada Bara' bin Azib. Lalu kenapa riwayat lagi satu tu tak diterima padahal rawi yang lain nampak elok? Maka kata Imam Tirmizi, kata para ulama yang kita baca dekat Sahara tadi, dua sebab. Yang pertama, kerana kalau kita lihat Abdullah bin Abdullah diambil hadis daripada siapa? Abdurrahman bin Abi Layla. Maka kalaulah Abdurrahman bin Abi Layla daripada Bara' bin Azib tak ada masalah sebab mereka pernah berjumpa. Tetapi kalau Abdurrahman bin Abi Layla guru kepada Abdullah bin Abdullah, dia ambil hadis daripada Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, masalah. Kenapa masalah? Sebab mereka ni tak pernah berjumpa. Lalu hadis tu munqati'. Macam mana Hajjaj boleh kata Abdurrahman bin Abi Layla ambil hadis daripada Usaid bin Hudair? Kerana mereka tak pernah berjumpa. Itu sebab pertama kenapa kita tolak riwayat Hajjaj, kata Imam Tirmizi. Dan sebab yang kedua kenapa ditolak riwayat Hajjaj adalah kerana anak murid Abdullah bin Abdullah ni yang paling thiqah, yang paling dipercayai, yang paling ahfaz, yang paling lebih ingat adalah A'mash berbanding daripada Hajjaj bin Artah. Adakah jelas setakat ni? Okey. Sebab itu Imam Tirmizi menukilkan pandangan beliau ini disokong juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwih, warawa Ubaidah, ini lain pula, warawa Ubaidah Ad-Dabbi. Ubaidah Ad-Dabbi ini anak murid Abdullah bin Abdullah yang ketiga. Tadi dah selesai dah A'mash dan juga Hajjaj bin Artah. Lalu Ubaidah Ad-Dabbi ni anak murid Abdullah bin Abdullah yang ketiga. Dia pun ada isu juga. Maka apa isu? Jom kita lihat. Warawa Ubaidullah Ad-Dabbi. Okey, ini anak murid Abdullah bin Abdullah Ar-Razi yang ketiga.
Lalu Abdullah bin Abdullah Ar-Razi ni ambil hadis daripada Abdurrahman bin Abi Layla. Sama, tu tak ada masalah. Abdurrahman bin Abi Layla ambil hadis daripada siapa? An Zil Ghurrah. Daripada Zil Ghurrah. Siapa Zil Ghurrah? Maka tak diketahui. Maka sebab itu kita perlu lihat qawata. Maka kata Imam Hafiz Ibn Hajar, yang terakhir daripada qawata, jumpa tak? Okey. Maka siapa Zil Ghurrah? Tak diketahui. Maka ada pandangan mengatakan Zil Ghurrah ini adalah Bara' bin Azib. Itu satu pandangan. Tapi kata Imam Ibn Hajar, yang sahihnya bahawa Zil Ghurrah ini adalah nama seorang sahabat yang bernama Ya'ish. Maka ini pun pada waktu itu tidak diterima riwayat ini, sebab pada waktu itu tidak ada kepastian tentang siapa Zil Ghurrah. Maka sebab itu Abdullah bin Abdullah ada 3 anak murid. Riwayat yang Imam Tirmizi pilih adalah riwayat Al-A'mash yang membawa hadis itu kepada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Jelas ke setakat ni? Okey, warawah Hammad bin Salamah. Okey, ini cerita tentang Hajjaj balik. Kemudian kata Imam Tirmizi, Hammad bin Salamah ada ambil hadis ini daripada Hajjaj bin Artah. Sebab itu kalau kita tak faham sanad seperti mana para ulama yang terdahulu, maka berlaku salah banyak. Maka contohnya, okey, tadi kita dah jelas Hajjaj bin Artah ini, Hajjaj bin Artah pada waktu itu siapa nama sahabat terakhir dia? Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair sebelumnya Abdurrahman bin Abu Layla. Tapi kata Imam Tirmizi, ada seorang ini namanya Hammad bin Salamah. Dia pun meriwayatkan hadis ini daripada Hajjaj bin Artah. Fa'akhta fi, dan dia melakukan kesilapan. Apa kesilapan dia? Dia kata Hajjaj bin Artah daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Layla. Betul ke tidak? Abdullah bin Abdurrahman ke Abdullah bin Abdullah? Kat sini dia sebut Abdullah bin Abdurrahman. Lalu berlaku kesilapan. Lalu sebab itu para ulama yang terdahulu mereka sangat mahir tentang asma'ur rijal, tentang sanad. Mereka nampak je pada waktu itu nama, dan pada waktu itu mereka tahu hadis ini terputus, hadis ini berlaku kesilapan, dan bila berlaku kesilapan maka hadis tersebut akan menjadi ada kecacatan. Bukan cacat pada hadis, tetapi kecacatan pada sanad dia. Bila kecacatan pada sanad, maka pada waktu itu mereka berhati-hati dalam untuk menerima hadis tersebut. Maka sebab itu kata Imam Tirmizi, kata Ishaq bin Rahway, asahuma fi hadzal bab, dalam bab berkenaan tentang berwuduk dengan daging unta, hanya ada 2 hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis Bara' bin Azib daripada riwayat A'mash yang kita baca, dan yang kedua adalah hadis Jabir bin Samurah yang ada dalam riwayat Muslim. Tandakan bawah tu, warawahu Muslim. Okey, jelas ke setakat ni? Okey, bab yang ke-61. Bab yang ke-61 berkenaan tentang isu adakah perlu berwuduk ketika mana sentuh kemaluan. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk bab pada hadis dan riwayat berkenaan al-wudu, perlu berwuduk min, daripada masih menyentuh az-zakari, kemaluan. Maka baca Arafah. Maka dalam Arafah diterangkan baris yang kedua, mazahibul a'immah, pandangan para ulama berkenaan tentang wuduk menyentuh kemaluan. Maka mazhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, ketiga-tiga mazhab ini mengatakan batal wuduk dengan menyentuh kemaluan. Bikafil yad, dengan menggunakan tapak tangan. Kalaulah sentuh gena belakang ni tak batal. Yang sentuh adalah menggunakan tapak tangan dan jari jemari. Maka pada waktu itu batal. Biduni hail, apabila tidak ada hail. Tidak ada pada waktu itu penghalang. Tidak ada penghalang. Maksudnya kalaulah ada kain sentuh kemaluan, tak batal. Kalaulah sentuh kemaluan dengan belakang tapak tangan, tak batal. Kalaulah sentuh kemaluan dengan antara 2 jari, tak batal. Yang batal syaratnya 2, dengan tapak tangan, dan pada waktu itu tanpa ada sebarang hail, sebarang lapik, maka batal.
Tapi ada ulama yang kata tak batal, dan inilah pandangan Imam Abu Hanifah. Sebab itu baca baris bawah dia, wa madhhabu Abi Hanifah, pandangan Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, adamul intiqad, tidak batal wuduk menyentuh kemaluan. Apakah dalil? Imam Syafi'i riwayat 86. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Qattan an Hisham bin Urwah qala akhbarani abi, iaitu Urwah bin Zubair, an Busrah. Siapakah Busrah? Baca Sahara, Busrah. Okey. Jom kita lihat Busrah, Sahara. Maka Busrah ini adalah nenek kepada Abdul Malik bin Marwan daripada belah mak dia. Lalu siapa Abdul Malik bin Marwan? Abdul Malik bin Marwan adalah ayah mertua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Antara raja yang ada 4 orang anak lelaki, semua 4 orang anak dia menjadi raja. Semua, Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Maka ini Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan punya nenek daripada belah mak dia adalah Busrah binti Safwan. Abdul Malik bin Marwan ni famous sebab dia yang pada waktu itu merampas pemerintahan daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Lalu Abdul Malik bin Marwan, ayah dia Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam adalah anak murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka daripada Busrah binti Safwan radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, muka surat 102, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, sesiapa yang massa, menyentuh, zakarahu, kemaluan dia, fala yusalli, maka janganlah dia solat, hatta yatawadda, sehinggalah dia berwuduk. Maka ini menjadi dalil untuk mazhab Syafi'i, sentuh kemaluan batal wuduk. Wa fil babi, di dalam bab ini adanya riwayat daripada Ummu Habibah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Arwah, anak perempuan kepada Unais, Ummul Mukminin Aisyah, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Khalid dan Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, hadis yang kita baru baca tadi, hadis Busrah, adalah hadis yang hasan sahih. Hakadha, beginilah, rawahu, telah meriwayatkannya, ghairu wahidin, lebih daripada seorang, misla hadza, seperti riwayat ini, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya Urwah bin Zubair, daripada Busrah radhiyallahu anha. Maka selesai. Maka riwayat Busrah begitu, daripada Urwah bin Zubair, daripada Hisham bin Urwah dan sebagainya. Okey, warawa, kata Imam Tirmizi, dan Abu Usamah meriwayatkan, wa ghairu wahidin, dan ada beberapa orang lain, hadis yang sama daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya Urwah bin Zubair, tetapi ada penambahan, an Marwan, daripada Marwan, iaitu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam, pada waktu itu ada penambahan. Baru datang Busrah, baru Nabi SAW. Maka yang meriwayatkan ini adalah guru kami Ishaq bin Mansur daripada Abu Usamah. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dekat sini ada perbezaan riwayat. Riwayat yang biasa daripada Urwah, terus Busrah, terus kepada Nabi. Tapi ada satu riwayat Usamah ni, Abu Usamah, dia ada penambahan perawi bernama Marwan. Maka mana satu riwayat yang betul? Maka Imam Tirmizi bawakan riwayat penuh. Seterusnya, warawa hadzal hadis, meriwayatkan juga hadis yang sama. Abu Zinad pula, tadi Abu Usamah. Abu Zinad meriwayatkan daripada Urwah an Busrah. Tulis kat atas tu, biduni zikri Marwan. Riwayat Abu Zinad ni biduni zikri Marwan, tak ada sebut Marwan, daripada Busrah, daripada Nabi. Dan sanad penuhnya adalah haddatsana bidzalika Ali bin Hujr qala haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi an Urwah an Busrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwah. Maka mana satu yang lebih kuat? Maka yang lebih kuat pada waktu itu adalah riwayat yang tidak ada Marwan. Riwayat yang tidak ada Marwan. Seterusnya kata Imam Tirmizi, dan wa huwa qawlu ghairu wahidin min ashabin Nabi, dan ianya adalah pegangan lebih daripada seorang daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in, dan inilah pegangan Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan juga Ishaq bin Rahwayh, bahawa sentuh kemaluan batal wuduk. Cumanya dengan dua syarat.
sentuh menggunakan tapak tangan dan pada waktu itu tidak ada lapik. Sama ada kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain. Qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, asahhu syai'in, yang paling sahih dalam perbincangan ini adalah hadis Busrah yang kita baca tadi. Wa qala Abu Zur'ah, berkata Abu Zur'ah, hadis yang paling sahih adalah hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Wahwa, apakah hadis Ummu Habibah? Maka Imam Tirmizi kongsikan sanad riwayat Ummu Habibah. Wahwa hadis Al-Ala ibn Al-Harith an Makhul an Ambasah. Ambasah ni siapa? Ambasah ni dekat bawah tu ada tulis, gariskan, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan punya adik-beradik. Ambasah binti Abi Sufyan. Mereka ni 3 orang adik-beradik. Sebenarnya lebih, tapi dalam perbincangan ni 3. Ummu Habibah binti Abi Sufyan, isteri Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian dia menjadi khalifah selepas daripada Hasan bin Ali. Dan yang ketiga adalah Ambasah bin Abi Sufyan daripada Ummi Habibah. Wa qala Muhammad, berkata Imam Bukhari, lam yasma', tidak pernah mendengar perawi yang bernama Makhul daripada Ambasah. Bila maksud tak pernah dengar, maksudnya apa? Sanad itu munqati', sanad tersebut terputus sebab tak pernah dengar. Wa rawa Makhul, dan Makhul ada meriwayatkan riwayat yang lain daripada rajul, daripada seorang lelaki yang tak diketahui, daripada Ambasah hadis yang lain. Wa ka'annahu, seolah-olah Imam Tirmizi berpandangan hadzal hadis lam yara hadzal hadis sahiha. Imam Bukhari punya pandangan hadis Makhul tadi tidaklah sahih. Kenapa? Sebab sanadnya terputus. Kenapa sanadnya terputus? Siapa tak pernah jumpa siapa? Makhul tidak pernah berjumpa dengan Ambasah. Bab yang ke-62, babu tarkil wuduk min masjid zakar. Tak perlu berwuduk dengan apa? Bab pada hadis dan riwayat tarkil wuduk, tak perlu berwuduk min, daripada masih menyentuh az-zakar, kemaluan. Mazhab mana yang kata tak perlu wuduk bila sentuh kemaluan? Tadi kita dah baca. Mazhab siapa yang kata tak perlu? Mazhab? Kan tadi dah tanda dah. Jom, kita tak banyak masa, ada 20 minit je. Ahlan-ahlan, sahabat-sahabat. Mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata tak perlu berwuduk sebab tak batal wuduk bila sentuh kemaluan. Riwayat 87. Wa bi ilahi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Mulazim bin Amrin an Abdullah bin Badrin an Qais bin Talq bin Ali al-Hanafi an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda tentang bila sentuh kemaluan tak perlu berwuduk. Namun para ulama Syafi'i memberikan jawapan. Imam Tirmizi pun memberikan jawapan. Wa hal huwa, tidaklah kemaluan itu illa mudrah, kecuali satu cebisan daging minhu, daripada badan, au bad'ah, ataupun cebisan daging minhu, daripada badan. Maka seolah-olah pada waktu itu kenapa nak batal? Kalaulah sentuh bahagian badan yang lain tak batal wuduk, sentuh tangan tak batal, kaki tak batal, kepala tak batal, maka kenapa sentuh kemaluan batal? Maka seolah-olah itu yang disebutkan dalam sabdaan Nabi SAW ini, tidaklah kemaluan itu kecuali cebisan daging daripada tubuh badan. Kata Imam Tirmizi, di dalam bab ini hadis yang menceritakan tentang tak batal wuduk menyentuh kemaluan adalah hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan min ghairi wahidin, lebih daripada seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian tabi'in, annahum, sesungguhnya mereka, lam yarau al-wudu, mereka tidak menganggap perlunya berwuduk min masjid zakar, daripada menyentuh kemaluan. Ada juga sahabat kata tak perlu berwuduk. Wa huwa qawlu ahli al-Kufah, dan inilah pegangan ulama-ulama Kufah, termasuklah Imam Abu Hanifah. Wa Ibnul Mubarak, pandangan Abdullah bin Mubarak. Dan hadis ini adalah hadis yang paling baik sanad yang diriwayatkan berkenaan tentang isu ini. Hadis yang kita baca tadi, hadis yang mana wahal huwa illa mudrah
au bad'ah minhu. Itu hadis yang paling terbaik sanad dia, kata Imam Tirmizi. Wa qad rawa hadzal hadis. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ayyub bin Utbah dan Muhammad bin Jabir daripada Qais bin Talq, daripada ayahnya. Waqad takallama, dan telah membicarakan sebahagian para ulama hadis berkenaan tentang Muhammad bin Jabir. Tentang Muhammad bin Jabir dan juga Ayyub bin Utbah, mulazimi yang merupakan pada waktu itu teman dan juga rakan belajar Ammar daripada Abdullah bin Badar. Asahu wa ahsan, tentang Muhammad bin Jabir dan Ayyub bin Utbah. Maka kata Imam Tirmizi, hadis 86 dan riwayat mulazim daripada Ammar daripada Abdullah bin Badar, itu adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini dan paling baik sanad dia. Hadis yang lain ada pertikaian. Maka riwayat 63, bab pada hadis yang menerangkan tidak perlu berwuduk ketika mana mencium isteri dan sebagainya. Arafah, lihat Arafah. Mazahibul a'immah, jumpa ke tidak? Gariskan. Mazahibul a'immah fil wudu' min masil mar'ah. Maka bila sebut tentang ciuman, maksudnya pada waktu itu menyentuh perempuan, menyentuh isteri. Maka mazhab Malik, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, anna massal mar'ah, menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa ada lapik, naqid adalah pada waktu itu batal wuduk. Ini adalah mazhab imam yang tiga. Sementara mazhab Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wuduk. Dan ini riwayat ini, bab ini, hadis ini adalah untuk mazhab Imam Abu Hanifah. Riwayat yang ke-88 berkenaan tentang bab tidak batal wuduk ketika mana cium ataupun sentuh wanita yang pada waktu itu boleh berkahwin. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah wa Hannad wa Abu Quraib wa Ahmad bin Mani' wa Mahmud bin Ghailan wa Abu Ammar qalu hadatsana Waqi'un 'an al-A'mash an Habib bin Abi Thabit an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencium ba'dha sebahagian nisaihi, isteri baginda. Lalu bila Nabi cium, Nabi tak wuduk. Summa kharaja, kemudian Nabi SAW telah keluar ila salah, untuk solat. Walam yatawadda, dan Nabi tak ambil wuduk. Maka ini dalil tak batal wuduk ketika mana mencium dan pada waktu itu memegang wanita. Qala, maka berkatalah perawi, siapa nama perawi? Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini anak saudara Aisyah. Maka Aisyah ni makcik dia, Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair punya mak Asma binti Abu Bakar, dan Asma adalah kakak kepada Aisyah. Maka Urwah bin Zubair, anak saudara Aisyah, qultu, dia pun berkata, dia pun bertanya, man hiya illa anti, tidaklah wanita yang dimaksudkan dalam hadis ini kecuali engkau wahai makcik. Fadhahikat, maka Aisyah pun tersenyum. Maksudnya memang Aisyah yang dimaksudkan di sini. Nabi mencium Aisyah dan Nabi tidak berwuduk. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qad ruwiya, dan telah diriwayatkan hadis yang seumpama ini, an ghairi wahid, daripada lebih daripada seorang, min ahli ilmi, daripada para ulama, daripada kalangan sahabat Nabi dan tabi'in. Dan pegangan inilah bahawa tidak batal wuduk dengan mencium dan memegang wanita adalah pegangan Sufyan Ats-Tsauri dan juga para ulama Kufah, termasuklah Abu Hanifah. Bila sebut dia Ahlul Kufah, maksudnya adalah Imam Abu Hanifah. Qalu, mereka berkata, laisa, tidak ada, fil qublati, daripada ciuman, wudu'un, sebarang wuduk. Tidak ada kewajipan untuk berwuduk bila mencium. Baca Sahara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Ibnul Hummam, dalam riwayat yang lain ada riwayat Bazzar dengan sanad yang baik daripada Aisyah bahawa Nabi SAW yuqabbilu ba'dha nisa'ihi, Nabi mencium sebahagian ummul mukminin dan Nabi tidak berwuduk. Maka itu riwayat sokongan. Wa qala Malik bin Anas, berkatalah Imam Malik bin Anas, Imam Auza'i, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwih, mereka berkata fil qublati, ketika mana mencium wanita yang boleh berkahwin termasuklah isteri, wudu'un, perlu berwuduk. Kenapa mesti berwuduk? Sebab mencium dan memegang wanita membatalkan wuduk.
Kata Imam Tirmizi, dan itu adalah pandangan lebih daripada seorang daripada para ulama, daripada kalangan sahabat Nabi dan para tabi'in. Maka Imam Tirmizi pada waktu itu beri pandangan. Kenapa para ulama hadis memilih pandangan seperti Imam Syafi'i yang mengatakan batal wuduk? Walaupun ada hadis daripada riwayat Aisyah, maka kata Imam Tirmizi, wa innama, dan hanya senya, taraka, telah meninggalkan dalam kurungan untuk beramal, ashabuna, para sahabat kami bermaksud adalah para ulama hadis, al-muhaddithin. Dan sesungguhnya meninggalkan untuk beramal pada sahabat kami, iaitu muhaddithin, hadis riwayat Aisyah daripada Nabi tentang isu ini. Li'annahu, kerana sesungguhnya, la yasihu, riwayat Aisyah tadi di sisi para ulama hadis tidak sahih, lihalil isnad, kerana sanadnya lemah. Qala, berkata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Abu Bakar Al-Attar Al-Basri yadhkuru, menyebut daripada Ali ibn al-Madini. Qala, Ali ibn al-Madini berkata, da'afa, telah mendaifkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan hadis ini. Maka hadis ini adalah daif, kata Imam Tirmizi. Sebab itu para ulama hadis pun tidak beramal dengan dia. Wa qala, dan berkatalah Yahya bin Sa'id Al-Qattan, huwa shibhu la syai', hadis ini tak ada apa-apa, maksudnya lemah sehingga tak boleh diamalkan. Shibhu la syai', shibhu maksudnya hadis ini, huwa, hadis ini, shibhu, menyerupai, la syai', seolah-olah tak ada apa-apa. Pada waktu itu lemah. Qala, berkata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail maksudnya Imam Bukhari, yudha'ifu, melemahkan hadis ini. Wa qala, dan berkata Imam Bukhari, Habib bin Abi Thabit lam yasma' min Urwah, perawi yang kita baca tadi, iaitu Habib bin Abi Thabit, dia tidak pernah mengambil hadis daripada Urwah. Maka bila tak pernah mengambil hadis, apa jadi dengan sanad? Jadi munqati', jadi terputus. Riwayat 89, wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Ummul Mukminin Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabbalaha, pernah menciumnya, walam yatawadda, dan tidak mengambil wuduk selepas mencium Ummul Mukminin Aisyah. Wa hadza, kata Imam Tirmizi, hadis ini juga la yasihu, tidak sahih. Wala na'rifu, dan kami tidak mengetahui bagi Ibrahim At-Taimi sama'an, yang beliau pernah mendengar daripada Aisyah. Maka bila pada waktu itu Ibrahim At-Taimi tidak pernah mendengar daripada Aisyah, apa jadi dengan sanad tersebut? Sama juga terputus ataupun munqati'. Walaysa yasihu, dan tidak ada yang sahih daripada Nabi tentang isu ini, syai'un, suatu hadis pun. Sebab itu kebanyakan para ulama daripada kalangan hadis dan fiqh pada waktu itu memilih pandangan bahawa hadis-hadis yang menerangkan bahawa menyentuh wanita, mencium wanita, hatta isteri, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan wuduk, membatalkan wuduk, dan pada waktu itu perlu untuk mengambil wuduk semula. Bab yang ke-64 berkenaan tentang wuduk disebabkan muntah dan juga keluarnya darah daripada hidung. Maka dalam mazhab Syafi'i, keluar darah tak batal wuduk, muntah tak batal wuduk. Cuma kalau muntah maka kena berkumur-kumur, sebab muntah adalah najis bila datang daripada dalam perut. Maka baca Arafah. Baca Arafah Al-Madhahibu fil Wudu, baris akhir Arafah. Jumpa tak? Okey. Baca yang selepas tu, Al-Qai'u. Al-Qai'u mil al-fam, muntah dalam keadaan penuh mulut. Apakah maksud mil al-fam, penuh mulut? Iaitu muntah yang tak boleh ditahan. Selagi mana kalau seseorang tu muntah, dia boleh simpan dalam mulut dia, itu bukan penuh mulut. Muntah yang penuh mulut, kata para ulama, adalah muntah yang pada waktu itu tidak boleh ditahan. Nak muntah terus muntah. Maka di sisi Imam Abu Hanifah, bila muntah penuh mulut, maka pada waktu itu batal wuduk. Dan ini Imam Abu Hanifah punya pandangan, khilafan lil-thalathah, bertentangan dengan pandangan Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, yang mana pada waktu itu tidak batal dan sebagainya. Begitu juga ketika mana keluarnya darah daripada hidung, dalam mazhab Imam Abu Hanifah batal wuduk.
Maka jom kita lihat Sahara. Lihat Sahara pula. Okey, apakah maksud ar-ru'af? Jumpa tak baris yang kedua Sahara? Gariskan. Apakah maksud ar-ru'af? Ad-damul ladzi yakhruju minal anf, darah yang keluar daripada hidung. Wabi ilahi qala hadatsana Abu Ubaidah bin Abi Safari wa Ishaq bin Mansur qala Abu Ubaidah hadatsana wa qala Ishaq akhbarana Abdus Samad bin Abdul Warith qala hadatsani Abi an Husain al-Muallim an Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abdul Rahman bin Amr al-Auza'i an Ya'ish ibn al-Walid al-Makhzumi an abihi an Ma'dan ibn Abi Talha an Abi Darda radhiyallahu anhu. Muka surat 104. Maka daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah qa'a muntah fatawadda'a, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil wuduk. Baca syayakha. Syayakha. Hadza indal ahnaf, dan inilah pegangan para ulama daripada kalangan Hanafiyah. Namun syaratnya muqayyad, pada waktu itu bersyarat. Bilakah muntah yang batal wuduk? Hanya bimil il-afam, bila penuh mulut. Kalaulah muntah sikit-sikit, pandangan Imam Abu Hanifah pun pada waktu itu tidak batal wuduk. Wa qala Syafi'i, baris bawah dia syayakha, jumpa tak? Wa qala Malik. Wa qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i berkata, la wudu'a fil qai'i war ru'af, tidak ada wuduk ketika mana muntah, apa jenis muntah, dan juga ketika mana keluar darah daripada hidung. Cuma dalam mazhab Syafi'i kena kumur-kumur, kena bersihkan mulut, sebab muntah yang daripada perut adalah najis. Maka berkata Abu Darda, falaqitu, maka aku telah berjumpa dengan Thauban. Thauban ini adalah hamba yang Nabi telah merdekakan, Maula Rasulillah, orang yang rapat dengan Nabi. Maka kata Abu Darda, aku telah berjumpa dengan Thauban di masjid Damsyik. Fadzakartu, lalu aku menceritakan kepadanya hadis tersebut. Faqala, maka pada waktu itu kata Thauban, sadaqa, benar. Ana sababtu lahu wadu'ah, aku yang menjadi orang yang menuangkan air wuduk untuk Nabi. Bila Nabi muntah, maka Nabi berwuduk. Wa qala Ishaq bin Mansur, berkata Ishaq bin Mansur, Ma'dan bin Abi Talha, kalau kita perasan, Ma'dan bin Abi Talha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ma'dan ibnu Abi Talha, Ma'dan ibnu Talha. Kalau kita tengok riwayat atas pada baris nombor 1, riwayat muka surat 104 ni, namanya adalah Ma'dan bin Abi. Nampak tak Abi? Lalu tulis kat situ, kata-kata Ishaq bin Mansur, biduni zikri Abi, tak disebut lafaz Abi. Maka Ishaq bin Mansur berkata, dalam riwayatnya Ma'dan ibnu Talha, tak disebut Abi. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa ibnu Abi Talha, riwayat yang mana perawinya dengan lafaz Abu Talha itu lebih sahih. Kalaulah tak ada Abu, maka pada waktu itu lemah. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qad ra'a, dan telah berpandangan, ghairu wahidin, lebih daripada seorang daripada kalangan ahli ilmu, daripada kalangan sahabat Nabi SAW dan juga selain para sahabat daripada kalangan tabi'in. Mereka punya pandangan al-wudu'u, perlu berwuduk kerana dah batal, minal qai', ketika mana muntah, war ru'af, dan keluar darah daripada hidung. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwayh. Ya, wa qala ba'du ahli ilmi, sebahagian daripada para ulama berkata, laisa, tidak ada wuduk fil qai'i, ketika mana muntah, war ru'af, dan keluar darah daripada hidung. Dan inilah pandangan Imam Malik dan Syafi'i. Wa qad jawwada, dan pada waktu itu telah memperindahkan, memperlakukan dengan baik Husain al-Muallim hadis ini. Dan hadis Husain adalah lebih baik, adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Maka apakah hadisnya? Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak disebutkan. Minta maaf, Husainul Muallim. Husain Muallim hadis 90 tadi. Maka kata Imam Tirmizi, ada riwayat yang lain daripada Ma'mar. Warawa Ma'mar, dan Ma'mar telah meriwayatkan hadis ini daripada Yahya bin Abi Katsir fa akhta'a, dan pada waktu itu dia telah melakukan kesilapan. Apa kesilapan dia? Dia berkata Ya'ish bin Walid daripada
Khalid bin Ma'dan daripada Abu Darda. Padahal daripada Ya'ish bin Walid daripada ayahnya Walid, bukan daripada Khalid tapi daripada Walid. Nampak tak? Jelas tak jelas ni? Tengok nanti kalau tak jelas tengok riwayat yang kita baca tadi 90. Walam yazkur fihi al-Auza'i, dan tidak disebutkan di situ nama Auza'i. Walam yazkur fihi al-Auza'i. Waqal, dan beliau berkata an Khalid bin Ma'dan wa innama huwa Ma'dan bin Abi Talhah rahimahumullahu taala. Bab yang ke-65 ini pun adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, boleh berwuduk daripada air an-nabith. Apakah an-nabith? Air yang telah dicampur dengan kurma ataupun dengan sesuatu. Maka air yang telah dicampur dengan kurma. Orang-orang dulu dia tak ada jus macam kita. Orang-orang dulu dia tak ada jus. Maka mereka akan campurkan dalam air pada waktu itu kurma dan lain-lain. Maka bila dicampur, kalaulah pada musim panas, apabila air tersebut berubah dengan cepat, lagi panas lagi cepat berubah, maka kadangkala ianya boleh menjadi berbuih dan boleh memabukkan. Maka sebab itu ada riwayat yang mana tidak boleh minum nabis, kerana ianya boleh menjadi memabukkan. Tetapi kalaulah tak sampai memabukkan, maka boleh minum. Maka Imam Abu Hanifah ada menyebut berdasarkan hadis-hadis yang bakal kita baca ini, boleh berwuduk daripada air nabis. Tapi wuduk yang air yang bagaimana? Lihat Arafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jumpa tak Arafah? Okey. Makna nabis, maksud yang dimaksudkan dalam hadis boleh berwuduk daripada air nabis, air yang telah dicampur dengan kurma. Maka disebutkan di sini, okey. Kalaulah air nabis tadi iza askara, jumpa tak? Iza askara. Kalaulah air nabis tadi dah berubah banyak sehingga boleh memabukkan, la yajuzul wudu'u bihi inda ahad. Semua ulama sepakat kata tak boleh wuduk sebab dah tak jadi air, dah pada waktu itu berubah dan pada waktu itu boleh memabukkan. Maka itu satu. Kemudian wa idza lam yasir hulwan, tapi kalaulah pada waktu itu air tersebut baru letak kurma, baru je letak dan dia tak berubah apa-apa, manis pun tak ada. Sebab selalunya dia berubah menjadi manis kalaulah kurma tadi dah menjadi lembut dan telah menjadi cair, maka dia menjadi manis. Tapi kalaulah air nabis tadi masih baru dan kurma pun pada waktu itu belum lagi larut, air pun tak rasa apa-apa, maka sebenarnya semua ulama kata boleh ambil wuduk sebab dia belum jadi lagi nabis. Maka ini sepakat. Kalaulah dah berubah terlalu banyak, Imam Abu Hanifah pun kata tak boleh. Kalaulah langsung lagi belum berubah, baru je letak kurma dalam air, maka semua ulama kata boleh sebab dia masih lagi ada bentuk air. Tetapi yang menjadi perbezaan pendapat adalah apabila air nabis tadi telah berubah manis, tetapi pada waktu itu belum memabukkan. Syarat dia belum memabukkan, dia belum sampai ke tahap memabukkan air tadi. Maka kata Imam Abu Hanifah boleh berwuduk daripada nabis tersebut. Sebab itu disebutkan di sini. Wa idza hala, kalaulah air tersebut dah menjadi manis, maksudnya kurma dah mula larut. Walam yuskir, tetapi tidak memabukkan. Fa mukhtalafih, maka di sini berbeza pendapat. Maka la yajuzu indal hijaziyin, di sisi Imam Malik, Imam Syafi'i tak boleh berwuduk dengan air nabis. Wa an Abi Hanifah, dan daripada Imam Abu Hanifah ada pandangan yang mengatakan boleh. Kenapa Imam Abu Hanifah kata boleh? Sebab dalil-dalil yang kita nak baca ni, nak beritahu ni untuk mula datang sambil kita baca ni message. Okey. Wa bi ilaihi qala hadatsana Hannadun qala hadatsana Syarikun an Abi Fazarah an Abi Zaidin an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bertanya kepadaku, ma fi idawatika, apa yang ada dalam bekas kamu. Fakultu, maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, nabizun, adalah nabi wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, tamaratun tayyibah, kurma adalah buah yang elok. Wa ma'un tahur, dan air pula adalah air yang suci lagi menyucikan. Maka pada waktu itu Nabi fatawadda'a minhu, Nabi berwuduk daripada air nabis.
Maka dalil seperti inilah menjadi pegangan mazhab Imam Abu Hanifah, boleh berwuduk daripada air nabis selagi mana air tersebut tidak memabukkan. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa innama ruya hadzal haditsu an Abi Zaidin, dan hanya senya diriwayatkan hadis ini daripada Abu Zaid, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi. Dan siapa Abu Zaid? Wa Abu Zaidin rajulun majhul, muka surat 105. Abu Zaid adalah seseorang yang tidak dikenali di sisi ulama hadis. La na'rifu lahu riwayah, kami langsung tidak tahu untuknya ada riwayat yang lain selain daripada hadis ini. Maka bila perawi tersebut majhul, maka ada kecacatan pada sanad. Wa qad ra'a, dan berpandangan sebahagian daripada para ulama bahawa boleh berwuduk daripada air nabis, maksudnya air jus, air nabis. Minhum, antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lain. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebahagian daripada para ulama, la yutawaddau bin nabis, tidak boleh berwuduk daripada nabis. Dan inilah pegangan Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwayh. Wa qala Ishaq, berkata Ishaq bin Rahwayh, ini betulia rajulun, kalaulah seseorang itu diuji dengan seperti ini, maksudnya tak ada air, hanya ada nabis je. Maka kata Ishaq bin Rahwayh, fatawadda'a, maka berwuduklah dengan nabis, namun watayammama, dia perlu gabungkan dengan tayammum. Dan itu lebih aku suka, maksudnya jangan dengan nabis je, tapi gabungkan dengan tayammum. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmizi, wa qawlu man yaqul, dan orang yang mengatakan tidak boleh berwuduk daripada nabis, aqrab, mereka punya pegangan ini lebih dekat dengan Al-Quran dan paling hampir. Kenapa? Kerana Allah sebut falam tajidu ma'an, bila tak ada air bukan ambil nabis, bila tak ada air kena fatayammamu sa'idan, kena bertayammum. Maka sebab itu Imam Tirmizi memilih pandangan seperti mazhab Syafi'i, maka tidak boleh berwuduk daripada an-nabis. Bab yang ke-66 dah sampai belum? Belum. Bab yang ke-66, babul madmadah minal laban, berkenaan tentang berkumur-kumur apabila minum susu. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laits an Uqail an Az-Zuhri an Ubaidillah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW syariba labanan, telah minum susu. Fada'a bima'in, bila Nabi minum susu, Nabi minta air. Maka apa Nabi buat? Famadmada, Nabi berkumur-kumur seraya bersabda, innalahu dasama, susu ini ada lemak dia. Maka daripada sini menjadi dalil sunnah bila minum susu untuk berkumur-kumur. Dalam hadis, dalam bab ini, kata Imam Tirmizi, ada riwayat yang lebih kurang sama daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Ummu Salamah Ummul Mukminin. Berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hasan sahih. Wa qad ra'a, dan telah berpandangan ba'du ahli ilmi, sebahagian daripada ahli ilmi, al-madmadata minal laban, perlu untuk berkumur-kumur selepas minum susu. Kata Imam Tirmizi, wa hadza indana, dan pandangan ini di sisi kami, alal istihbab, adalah daripada sudut afdaliyah. Walam yara, dan tidak ada seorang, walam yara ba'duhum, dan tidak ada seorang pun pada waktu itu berpandangan al-madmadah wajib untuk berkumur-kumur selepas minum susu. Bab yang ke-67 insya-Allah kita sambung esok insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mudah-mudahan ada sedikit sebanyak pengajaran. Kita jumpa lagi jam 6 petang nanti dalam program Mahsyar insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.